Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Abi Azri untuk kita berkongsi tentang sains. InsyaAllah kita akan mengupas satu persatu topik sains pada sesi kali ini. Jom saksikan video-video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Abi semua? Abi harapkan kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. InsyaAllah. Pada hari ini, Abi akan berkongsi dengan kamu satu tajuk, iaitu tajuk haiwan sains tahun 1. Abi harapkan kamu semua sudah bersedia. Sekiranya kamu sudah bersedia, kamu boleh menggunakan buku teks kamu sebagai rujukan. Kamu boleh buka muka surat 41 unit 5 tajuk haiwan, ataupun kamu boleh menggunakan nota yang diberikan kepada kamu sebagai rujukan. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada sesi kali ini. InsyaAllah, di akhir pembelajaran ini, kita akan dapat yang pertama, mengenal pasti haiwan dan bahagian tubuh badan haiwan. Yang kedua, mengetahui kepentingan bahagian tubuh haiwan. Yang ketiga, mengetahui cara pergerakan haiwan. Dan yang keempat, mengetahui mengapa kita perlu menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita. InsyaAllah, keempat-empat objektif ini kita akan cuba capai dalam sesi kali ini. Di bawah tajuk haiwan, kita ada 3 subtopik utama yang akan kita bincangkan sebentar sahaja lagi. Subtopik yang pertama ialah bahagian tubuh haiwan. Subtopik yang kedua, kepentingan tubuh haiwan. Dan subtopik yang ketiga ialah cara pergerakan haiwan. Abi harapkan kamu semua sudah bersedia untuk kita kupaskan satu persatu subtopik ini, InsyaAllah. Baiklah anak-anak sekalian, kita pergi kepada subtopik yang pertama, iaitu bahagian tubuh haiwan. InsyaAllah sebelum kita kupas tentang subtopik ini, Abi ingin kongsikan dengan kamu satu video khas. Sama-sama kita saksikan video tersebut. Jom. Pak Abu ada ladang, iya iya yo. Di ladangnya ada katak, iya iya yo. Kuak di sini, kuak di sana, sini kuak, sana kuak, mana-mana kuak, kuak. Pak Abu ada ladang, iya iya yo. Pak Abu ada ladang, iya iya yo. Di ladangnya ada itik, iya iya yo. Kuek di sini, kuek di sana, sini kuek, sana kuek, mana-mana kuek, kuek. Pak Abu ada ladang, iya iya yo. Pak Abu ada ladang, iya iya yo. Di ladangnya ada lembu, iya iya yo. Mu sini, mu sana, sini mu sana mu, mana-mana mu. Pak Abu ada ladang, iya iya yo. Lihat video tadi? Terdapat pelbagai jenis haiwan di ladang Pak Abu. Jadi, pada hari ini kita akan cuba bincangkan tentang tajuk bahagian tubuh haiwan. Kita pergi kepada satu persatu contoh haiwan. Contoh haiwan yang pertama yang ingin Abi bawa di sini ialah burung. Mari kita lihat burung ini. Hai, nama saya burung kakak tua. Berikut adalah bahagian badan saya. Yang pertama mata, yang kedua sayap, yang ketiga paruh, yang keempat ekor, yang kelima kepala, dan yang keenam kaki. Keenam anggota tubuh badan saya ini sangat penting untuk saya. Jadi, itu cerita saya. Baiklah, kita pergi kepada contoh haiwan yang kedua, iaitu ikan. Hai, saya ikan.
ikan yang comel. Mari kita lihat satu persatu bahagian badan saya. Ini sirip saya, bergoyang-goyang. Ini pula mata saya yang bulat. Comel kan? Ini ekor saya. Yang terakhir, ini adalah sisik saya. Keempat-empat bahagian tubuh badan saya ini sangat penting untuk saya. Jadi, inilah kisah saya. Baiklah, kita pergi kepada contoh haiwan yang ketiga, iaitu kucing. Miau. Nama saya kucing. Mari lihat satu persatu tubuh badan saya. Ini kaki saya. Dan ini pula mata saya. Saya juga mempunyai ekor yang cantik. Selain itu, saya mempunyai misai yang panjang dan berbulu di badan saya. Jadi, inilah kisah saya. Kisah kucing yang comel. Miau. Sekarang kita pergi kepada contoh haiwan yang keempat, iaitu gajah. Hai, saya gajah. Mari kenal pasti satu persatu tubuh badan saya. Ini adalah belalai saya. Belalai saya yang panjang. Ini pula mata saya. Ini pula kaki saya. Saya mempunyai 4 kaki yang besar dan keras. Ini punya telinga saya. Telinga saya yang besar dan lebar. Ini gading saya. Gading saya yang panjang dan tajam. Dan ini adalah ekor saya. Ini adalah kisah saya. Baiklah, kita pergi pula kepada contoh haiwan yang terakhir, iaitu siput. Kita lihat apakah bahagian badan yang terdapat pada siput. Hello, saya siput. Ini adalah tubuh badan saya. Ini adalah cengkerang saya. Cengkerang saya yang keras. Dan ini pula sesungut saya. Ini adalah kisah saya. Alhamdulillah, selesai sudah subtopik yang pertama berkaitan dengan tubuh badan haiwan. Untuk makluman kamu, bahagian tubuh badan haiwan ni mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Jadi, mari kita lihat satu persatu apakah kepentingan bahagian tubuh badan ini. Sama juga seperti manusia. Mari kita lihat satu persatu. Okey, ini adalah seekor buaya yang besar. Antara contoh tubuh badan yang terdapat pada haiwan ini ialah ekor yang berkulit keras dan mempunyai kaki selaput renang. Ketiga-tiga anggota tubuh badan ini sangat penting untuk buaya. Mari kita lihat satu persatu kepentingannya. Ekor buaya penting untuk melibas musuh. Kulit keras buaya pula penting untuk mempertahankan diri daripada musuh. Dan yang terakhir, kaki selaput yang terdapat pada buaya adalah penting untuk membuatkan buaya berenang di dalam air. Jadi, ketiga-tiga contoh tubuh badan yang terdapat pada buaya ini sangat penting. Baiklah, kita lihat pula contoh katak dan juga ikan. Okey, ikan mempunyai ekor dan juga katak mempunyai selaput renang, kaki selaput renang, dan juga ikan ada sirip. Jadi, apakah kepentingan sirip dan ekor kepada ikan dan apakah kepentingan kaki selaput renang kepada katak? Mari kita lihat satu persatu. Ekor yang terdapat pada ikan kepentingannya adalah untuk memandu arah ketika berenang. Manakala
Sirip dan kaki selaput renang yang ada pada katak dan juga ikan penting untuk memastikan ikan dan juga katak boleh berenang di dalam air. Mari kita lihat contoh yang lain pula. Di sini ada kerbau dan juga badak sumbu. Kerbau mempunyai tanduk yang tajam, manakala badak sumbu pula mempunyai sumbu yang tajam. Jadi apakah kepentingan tanduk kepada kerbau dan apakah kepentingan sumbu kepada badak sumbu? Ya, kepentingannya adalah untuk membantu kedua-dua haiwan ini mempertahankan diri daripada ancaman musuh. Baiklah, kita tengok contoh haiwan lain. Di sini ada rama-rama dan juga burung. Kedua-duanya mempunyai kepak ataupun sayap. Apakah kepentingan kepak dan juga sayap kepada rama-rama dan juga burung? Apakah kepentingannya anak-anak? Pandai. Kepentingannya adalah untuk membantu kedua-dua haiwan ni terbang dengan bebas di udara. Alhamdulillah, selesai sudah subtopik yang pertama, bahagian tubuh haiwan. Subtopik yang kedua ialah kepentingan tubuh badan haiwan. Dan subtopik yang ketiga ialah cara pergerakan haiwan. InsyaAllah di subtopik yang ketiga ini kita akan bincangkan serba sedikit tentang cara pergerakan haiwan. Untuk makluman kamu, haiwan bergerak dengan pelbagai jenis gerakan. Mari kita lihat satu persatu. Berikut adalah contoh-contoh haiwan bergerak. Mari kita lihat contoh yang pertama ialah melompat. Apakah contoh haiwan-haiwan yang melompat? Ya, haiwan yang melompat seperti katak, arnab dan juga kangaroo. Kita lihat pula pergerakan haiwan yang kedua ialah berlari. Apakah contoh haiwan-haiwan yang berlari? Pandai, contoh haiwan yang berlari seperti kuda, harimau, rusa dan lain-lain lagi. Kita lihat pula contoh pergerakan haiwan yang ketiga iaitu dengan cara berenang. Haiwan yang berenang kebanyakannya ialah haiwan yang tinggal di dalam air. Sebagai contoh, ikan, penyu dan lain-lain lagi. Kita lihat pula contoh pergerakan haiwan yang keempat ialah terbang. Contoh haiwan yang bergerak secara terbang ini pula ialah haiwan-haiwan yang hidup di udara seperti burung, rama-rama dan sebagainya. Kita lihat pula contoh pergerakan haiwan yang kelima iaitu melalui memanjat. Apakah haiwan-haiwan yang memanjat pula? Seperti apa? Tupai, semut dan lain-lain lagi. Dan kita pergi pula kepada pergerakan haiwan yang keenam ialah berbuai. Contoh pergerakan haiwan yang berbuai ialah seperti monyet, kera, orangutan dan sebagainya. Ia berbuai dari satu dahan ke dahan yang lain. Inilah contoh 6 pergerakan haiwan. Terdapat banyak lagi cara pergerakan haiwan yang kita boleh belajar. Jadi untuk hari ini Abi kongsikan dengan kamu 6 saja bersama dengan contoh-contoh yang Abi berikan tadi. InsyaAllah mungkin kamu boleh berikan kepada Abi contoh-contoh pergerakan haiwan yang lain. Kita perlu menghargai haiwan-haiwan yang terdapat di sekeliling kita, kerana haiwan-haiwan yang berada di sekeliling kita sangat penting dalam kehidupan kita, sama ada kepada manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Antara kepentingan haiwan kepada manusia ialah yang pertama menjadi sumber makanan kepada manusia seperti ikan, ayam, daging dan sebagainya. Yang kedua ialah menjadi sumber hiburan kepada manusia seperti haiwan belaan, kucing, hamster, arnab ataupun haiwan-haiwan yang terdapat di dalam zoo. Manakala kepentingan haiwan kepada haiwan lain ialah yang pertama menjadi sumber makanan kepada haiwan-haiwan yang lain. Contohnya ialah haiwan karnivor seperti singa, harimau. Makanannya adalah daripada daging haiwan-haiwan lain seperti rusa, pelanduk dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah menjadi pengangkutan ataupun perlindungan kepada haiwan lain seperti ketam dan juga teritik.
Manakala kepentingan haiwan kepada tumbuhan ialah yang pertama, penting dalam proses pendebungaan. Sebagai contoh, haiwan seperti lebah, rama-rama dan lain-lain lagi penting dalam pendebungaan tumbuh-tumbuhan. Dan kepentingan haiwan kepada tumbuh-tumbuhan yang kedua ialah ketika proses sebaran biji benih yang dilakukan oleh haiwan seperti burung, tupai dan lain-lain lagi. Oleh sebab itu, kita perlulah menghargai haiwan yang berada di sekeliling kita. Alhamdulillah, selesai sudah tajuk kita pada hari ini. Setiap subtopik telah kita bincangkan, telah kita huraikan bersama-sama. Jadi, Abi tinggalkan kamu dengan sedikit latihan kendiri untuk kamu selesaikan dengan sempurna. Seperti biasa, Abi ingatkan kamu supaya buat ulang kaji terlebih dahulu. Rujuk semula nota yang Abi beri, ataupun rujuk semula buku teks kamu, ataupun rujuk semula video ini untuk pastikan kefahaman kamu tentang tajuk pada sesi kali ini. InsyaAllah selesai kamu buat ulang kaji, barulah kamu boleh jawab soalan latihan-latihan yang diberikan. Mudah-mudahan latihan ini menjadi pengukuhan untuk tajuk kita pada hari ini. Abi kira sekadar itu saja untuk sesi kali ini. Abi harapkan apa yang Abi kongsikan ini bermanfaat kepada kamu dan insya-Allah kamu akan menggunakannya sebaik mungkin. Itu sahaja daripada Abi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.